status sekarang AI tu tak ke mana, lepas ni ada AI baru, benda tu sentiasa baru, daripada macam yang saya kata, daripada filem kita celup-celup jadi digital, jadi AI. So lepas ni mungkin kita fikir pun dah terkeluar. Oh, itu betul-betul advance kan. Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Richard Susawan. Seperti biasa, kita ada tetamu yang kita jemput untuk tiap-tiap episod. Dan hari ini saya rasa sangat bertuah. Korang semua kan mesti best, sebab hari ini kita akan bincangkan satu topik yang memang sangat hot lah sekarang ni. Sangat hot sekarang ni, iaitu AI, Artificial Intelligence. Dan bersama saya ada saudara Hazwan. Kan? Mungkin sebelum kita teruskan, selamat datang ke podcast Richard Susawan. Mungkin Hazwan boleh perkenalkan diri dulu kepada audience sebelum kita teruskan sharing kita. Terima kasih Al. Okay, nama saya Hazwan. Saya sekarang ni seorang coach AI tools dan boleh katakan pengasas saya punya platform Midjourney Mahir Malaysia. Selain itu, saya pun adalah seorang trainer dan mempunyai satu syarikat HRD Corp training provider yang kita provide services dan training kepada AI tools dengan tools-tools yang digital untuk productivity, corporate and government. Itu saya lah. So Hazwan betul. So sekarang dah sibuk buat training and all that lah. Tapi untuk mungkin ramai audience kita, kawan-kawan dah kenal Hazwan dekat social media lah. Dia punya Facebook group kan, Facebook group Mahir, bukan, itu website kan? Betul, saya punya Facebook group adalah Midjourney Mahir Malaysia dan juga yang community Midjourney Creators Malaysia lah. Midjourney Creators Malaysia dah ada 14,000 followers, betul? Lebih kurang macam tu. 14,000 members kan? Betul. 14,000 members. Dan itu baru juga kan? Baru juga, belum sampai setahun pun lagi. Tak sampai. Dia group tu kita start bulan 5. Bulan 5 tahun ni. So roughly about 4 months lah. 4-5 months. Around that. 4-5 bulan dah ada 14,000 members. So begitu lajunya grup ni bercambah, dan itu juga yang berlaku kepada AI sekarang ni ya. Kan? Sekarang ni kalau kita cerita AI memang dahsyat lah kan. Perkembangan AI ni aku rasa the last 1 year ni macam sangat laju, and semua orang cerita pasal AI and all that kan. Betul, tapi sebelum tu sebelum cerita pasal AI sangat kan, aku nak ghostan sikit lah. Alright. Sebenarnya kau buat apa sebelum terjebak dalam bidang AI ni? Kalau orang dengar saya punya cerita, dia orang akan pelik lah. So saya sebenarnya seorang, saya punya background adalah agriculture lah. So saya boleh katakan orang kebun lah. Saya dulu kerja kebun, kerja ladang sawit. Saya seorang yang hidup di ladang lah. Hidup di ladang. So macam mana hidup di ladang ni? Lepas tu tiba-tiba boleh terjebak dalam dunia teknologi dan sekarang AI pula. So dia macam ni lah. So sekarang walaupun kita duduk kat kampung ataupun tinggal di ladang, kita still ada minat. So saya punya minat adalah ilmu, belajar dan juga teknologi. So saya biasa suka up to date. Saya suka belajar tentang komputer, tentang teknologi yang terbaru dan aplikasi teknologi dalam apa bidang saja. So bila saya kat ladang, saya pun pakai teknologi untuk bantu saya punya kerja lah, dan dengan productivity dan apa-apa kreatif, anything kreatif pun saya akan pakai teknologi lah. Okay, so daripada minat tu terjebaklah dalam dunia AI. Kalau kita cakap pendakwah teknologi kan, itu subjek lain. Ni kira pendakwah AI lah. boleh. Pendakwah AI lah kan. So daripada backgroundnya itu, so terjebak dalam bidang ni sebab minat. Memang separuh orang tu kalau dia minat satu benda tu, memang dia akan go deep lah. Betul. Macam aku sendiri minat social media platform LinkedIn terutamanya. So memang kita go deep dan memang kita minat lah. So macam Azwan pula, dia minat AI. Dan sekarang ni memang fokus lebih kepada the creative side lah kan. The creative side, buat design and creative work menggunakan Midjourney, betul? Betul. Midjourney dan platform lain lah yang AI yang sekarang. AI banyak sangat tools. Kalau ikutkan berapa tools ada, memang berpuluh-puluh jenis tools lah. Tapi yang utama
kita punya pakai Midjourney, kita ada DALL-E 3, ChatGPT Plus, dan ramai orang kenal Bing Image Creator Bing, lah. Itu orang sekarang pakai sebab dia free lah. So tu sebenarnya adalah Bing Image Creator tu adalah DALL-E 3 di bawah kalau yang nak pakai yang berbayar punya, dia adalah dalam platform ChatGPT lah. Okay. So that means kita ada ChatGPT, kita subscribe to ChatGPT, lepas tu kita boleh import masuk kan? Import masuk DALL-E. Kan? Dia memang sekarang sedia ada. Dalam ChatGPT. Sekarang dia dah masukkan integrate dalam ChatGPT. So that means kalau kita subscribe ChatGPT, kita dah boleh pakai all the other tools all the design tools sekali kan. So untuk diorang yang audience kita yang mungkin tengah terfikir-fikir nak subscribe ke tak kepada ChatGPT kan. So teruskan mendengar kita akan go deep into hari ni cerita pasal AI. Tapi sebelum tu so sedia maklum rakan-rakan pastinya tahu kita dekat studio Akar Digital. Akar Digital ni memang creative agency lah. So kat sini dulu kerja dia orang ambil gambar, buat video, buat copywriting and all that kan. Jadi kita tanya soalan ni direct untuk kawan kita Syah lah. Adakah engkau akan take over kerja Syah dan Akar Digital? Tak. Ramai ada orang kata bad view ataupun bad impression tentang AI akan menggantikan kerja-kerja orang lain. Itu salah lah. Sebab apa yang secara kreatif ataupun anything yang secara produktif, yang buat tu tetap manusia. Sama ada manusia tu ataupun a person macam saya ada kebolehan ataupun kepakaran. So AI ni adalah satu teknologi, dan kalau kita deep dive, benda tu adalah satu tools. So seorang punya kepakaran ataupun skill level akan bergantung kepada dia punya kemahiran untuk menggunakan tools-tools yang ada lah. So sebenarnya orang biasa kalau dia supercharge dengan AI, dia boleh buat kerja 2-3 orang punya banyak lah. Kira orang kata force multiplier lah. So that means dengan tools yang ada ni, dia mempercepatkan kerja dia lah kan. Yes, so contoh macam dulu sebelum internet, sebelum smartphone, kita pakai kamera biasa mungkin kan. Betul. Dan kita kena ambil gambar dekat studio, print dekat studio. Lepas zaman era internet, benda dah jadi digital. So dengan smartphone kita boleh ambil gambar sendiri, dan ramai juga orang yang ada kepakaran ambil gambar yang bagus. So that means orang dah tak perlu pergi studio, dan fotografi tu sendiri dah jadi benda yang dari dulu dia specialize, dah jadi a general punya skill lah, yang kita ramai orang boleh belajar. So sama juga dengan AI tools, betul kan? Jadi so sekarang ni kita tengoklah banyak gambar-gambar dah keluar, banyak artikel tentang AI apa semua kan. Baru ni pun ada statement yang dinyatakan oleh pihak berkuasa ataupun pihak atasan ke apa semua kan, yang mengatakan yang cyber security juga itu akan menjadi satu yang boleh digantikan dengan AI. Adakah statement itu statement yang betul ke, atau saya salah baca ke, salah faham ke? Mungkin Azwan boleh set the context ke macam mana? So bagi dia, kalau kita cerita pasal berita ataupun media konteks tu, dia boleh jadi baik atau buruk lah. Tapi bagi saya, apa yang saya faham dan macam mana dia boleh membantu dari segi positif, sebenarnya AI ni membolehkan seseorang menjadi multitasker ataupun multi role. So sebelum ni mungkin dia pandai ataupun larat. Biasa bukan tak pandai, dia tak larat. Macam I tak larat. Banyak sangat nak buat. So macam tak larat, I tak boleh buat 10 benda ni, I boleh buat cepat ke. Tapi dengan ada AI ataupun tools-tools macam ChatGPT, graphics seperti Midjourney dan DALL-E, so sebenarnya kerja yang sebelum ni secara manual kita boleh siapkan 4, kita boleh buat 10 dah sekarang. Sebab time kita dapat jimatkan, dan bila kita dapat jimatkan time, kita boleh fokus kepada kualiti kerja. So maksudnya bukanlah AI tu menggantikan kerja kita kan. Sebab sekarang ni banyak isu lah yang mengatakan kita takutlah nanti AI take over kita punya kerja kan, sebab yang kena input ke dalam sistem tu adalah kita juga. Betul, manusia juga. AI tak boleh menggantikan, dan benda ni mungkin orang kurang kesedaran, sebab saya yakin yang AI ni, yang orang kata orang akan terjejas, biasa akan disebut oleh fotografer ataupun designer lah, digital photographer, digital artist, so even copywriter. Betul. Tapi sebenarnya bukan dorang yang terjejas, sebenarnya dorang dah lama pakai.
Cuma diorang akan senyap-senyap lah. Sebab itu diorang tepi cari makan kat situ lah. Okay. Tapi sekarang ni benda ni jadi isu sebab diorang punya rahsia macam data bongkar. So orang biasa pun boleh orang biasa pun dah boleh dapatkan copywriting yang bagus, create image yang bagus. Jadi mungkin orang yang pandai grafik, dia dah susah mungkin nak cari makan. So sebenarnya bukan AI akan ganti kerja kita, tapi orang yang pandai menggunakan AI yang akan ganti kerja kita. Itu jadi macam tu sebab benda ni adalah teknologi. So kita tak boleh halang teknologi. Seperti macam saya bagi contoh lah, kita ambil contoh grafik kan. So pada mulanya kita tu kena tangkap gambar, kita kena ambil filem, lepas tu kita kena pergi red room, kita kena cuci filem tu, kena gantung jemur filem tu, baru dapat gambar. So benda tu berevolusi ataupun dia evolve kepada digital photography, di mana kita tak ada dah celup-celup dah. So digital tu jadi grafik. Lepas tu sekarang ni next level pula, dah tak payah ada kamera, dia terus tap keluar gambar. So itu adalah evolution teknologi. So nak kata kita harus banteras ataupun kita harus halang, tapi benda tu tetap akan jalan. So sama ada kita ikut ataupun tertinggal lah. So itu. Okay. So macam mana persepsi pula sekarang ni kita tengok dah ada juga hari tu ada beberapa gambar viral yang hasilnya daripada AI kan. Hasilnya daripada AI yang PLKN yang ada nenek naik skate. Naik skateboard. Naik skateboard apa semua kan. Jadi gambar-gambar macam tu menjadi viral. Jadi macam mana persepsi seseorang tentang gambar-gambar yang macam ni. Jadi mungkin Hazwan boleh bagi satu perspektif yang baru ke? Adakah benda ni bagus ke tak bagus ke? Baik ke tak baik ke? Macam mana pendapat Hazwan pula sebagai seorang coach lah yang sekarang ni kau mengajar orang kan, mengajar orang untuk pakai ChatGPT, AI, generative AI, Midjourney apa semua ni kan. Jadi macam mana? Student-student ni tanya tak kau? Kan? Tanya dia biasa akan tanya keluar isu copyright, isu boleh ke orang ambil ni, adakah ni muka orang. So untuk fahamkan semua orang, AI ni sebenarnya dia ambil sumber daripada data-data yang kira berjuta-juta, berbilion-bilion gambar. So dia akan ambil sikit-sikit sini dan dia akan gabungkan dalam untuk hasilkan satu grafik ataupun satu video lah. So sebenarnya tak ada pun one to one punya 100% benda tu sama, sebab dia punya sumber pun dah banyak tempat, beribu-ribu tempat, berjuta-juta tempat. So dia ambil semua tu, dia combine. Yes, jadi combine. Sebenarnya tak ada isu copyright. Sebenarnya at the same time copyright tu apa stance kat dunia ni, kita ambil contoh yang presiden yang ada dalam court. Kita US punya copyright office ataupun trademark office menyatakan bahawa gambar-gambar AI tak boleh copyright sebab dia punya hak pemilikan tak boleh dimiliki oleh benda yang tidak hidup lah. So yang buat tu komputer. So komputer tak boleh pegang rights. Alright. So sebenarnya kita sendiri pun kalau kita generate something, kita tak boleh claim itu copyright kita. Yes, sebab itu stand sekarang lah. So evolution of law dengan peraturan mungkin lepas ni akan berubah. Sebab sekarang ni pun government kita, bukan government kita pun, government dunia pun tak ada satu pun menyatakan ini tak boleh, tu tak boleh. Tak. It's just sekarang gaduh-gaduh kat court lagi. So sekarang ni masa untuk kita nak debate lah kan, nak debate, nak cari jalan. So balik kepada gambar tadi. So macam mana pendapat atau pandangan Hazwan tentang gambar-gambar yang timbul daripada AI ni? So adakah kita tengok benda tu sebagai satu benda yang baik, tak baik? Kan? Itu semua bergantung kepada the user. Sebab sebelum yang masalah sekarang lah, sekarang orang pakai AI kata ni bukan suara saya, ini bukan gambar saya. Benda ni telah wujud bukan masa zaman AI macam kita ambil tahun ni ataupun tahun lepas. Benda ni kita dah wujud sebelum lagi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tetap orang kata ni bukan gambar saya, ni orang edit pakai Photoshop ke apa. Sama je dia punya masalah. Tapi kenapa AI harus dipersalahkan? Sebab benda ni adalah masalah yang berulang, benda sama. Itu jatuh kepada kalau orang ambil kamera, ambil gambar daripada sisi yang menunjukkan tu adalah perkara tak baik, so dia tetap salah. Tapi bukan salah kamera, salah orang yang tolong tangkap.
Daripada segi bab agama pun sama. Benda tu jatuh pada niat. Kalau niat kita jahat, berdosa lah kita. Kalau niat tu baik, baiklah kita. Tak kisah kita pakai kamera, tak kisah kita pakai video kamera, camcorder, gedabak ke, kita pakai AI, benda tu still a tool untuk jadikan sesuatu output seperti gambar dan video. So dia berbalik kepada niat kita lah. Balik pada It's niat just kita. a tool kan. It's just a tool. AI is a tool. Kalau kita ambil yang basic pun pisau lah. Betul. Pisau is a tool kan. Kita betul. boleh guna dengan baik. Niat kita baik untuk potong sayur, untuk masak and all that kan. Tapi niatnya jahat, kau boleh menyebabkan luka lah dan cedera kepada orang kan. Kalau macam kita ambil energi pisau, kita boleh potong sayur untuk kita makan. Ataupun kita boleh tikam pemandu Grab. So benda macam tu lah. So that means at the end of the day bergantung kepada kita lah. Yes, bergantung kepada niat kita dan apa kita nak pakai benda tu lah. And of course rasanya bila benda ni semakin evolve, mungkin kita akan menjadi lebih peka lah. Betul. Kan macam mana kita nak gunakan benda ni dengan cara yang lebih bertanggungjawab. Tapi aku rasa dah memang tak boleh bendung lah kot. Benda tak boleh lah. AI ni takkan, it's not going away lah. Takkan pergi mana. Dia takkan tiba-tiba besok kita dah tak pakai AI, dah tak design lah pakai Midjourney kan. Memang tak lah. Macam contoh ChatGPT kan. ChatGPT adalah satu tu yang besar dan difund oleh Microsoft. Diorang dah labur $11 billion. So macam kalau company-company gegasi yang memainkan peranan dalam pembentukan kita punya teknologi, landscape teknologi dan productivity, Microsoft, Google, Amazon, semua pakai AI, Adobe. So, diorang dah labur berbilion-bilion dollar. So, kalau diorang dah all in macam tu, contohnya kita dah habiskan duit kita, habiskan kita punya savings untuk buka satu bisnes, takkan benda tu nak hilang je. Mesti kita akan tekan sampai habis. So di situlah teknologi AI dan mana komitmen dari segi government, kita punya government pun dah memberi 20 juta untuk buka fakulti AI kat UTM Johor. So benda tu pun nampak dia punya how teknologi tu adalah penting dan tak, kalau status sekarang AI tu tak ke mana, lepas ni ada AI baru. Benda tu sentiasa baru. Daripada macam yang saya kata, daripada filem kita celup-celup jadi digital, jadi AI. So lepas ni mungkin kita fikir pun dah terkeluar. Itu betul-betul advance kan. Kita ada device sekarang, kita boleh generate. Type sekarang fikir je benda tu keluar kan. Daripada kita punya mind boleh teleport kan, teleport the image kepada satu device kan. Itu canggih lah. Dah macam, sebab sekarang pun dah ada siapa yang up to date dengan benda ni. Sekarang pun research kat universiti dia pasang sensor kat kepala. Lepas tu orang yang tak boleh bercakap, orang bisu pun boleh cakap menggunakan dia punya gelombang otak. Maknanya orang yang tak ada tangan pun dia sekarang boleh gerak mesin sebab dia menggunakan otak. So benda tu kita, so itu pun dah benda dah ada kan. Maybe belum commercialize, tapi dah ada dibuat research. Kalau kita fikir kan, yang orang tak boleh bercakap, dia akan ada impulse, maknanya dia boleh membentuk patah perkataan menggunakan mata ataupun di otak. So AI sekarang adalah teks pergi gambar. So kalau otak yang kita tak boleh bercakap pun boleh menulis teks, bermakna kalau dia ambil teks yang sama, lepas tu dia masuk dalam AI tu, terus boleh jadi gambar. So sebenarnya benda tu tinggal orang nak buat je. Bukan teknologi tu tak ada, benda tu tinggal nak buat je. Sekarang ni dengan Midjourney pun kita masuk satu perkataan je. Prompt dia kan, kalau korang faham lah prompt kan, prompt tu yang kita type dalam Midjourney tu, dia keluar image kan. Kalau dulu yelah kita nak kena bagi mungkin beberapa perkataan spesifik apa semua kan, tapi sekarang dengan satu perkataan pun benda tu dah prompt jadi image. So benda yang kau cakap tadi kat gelombang otak kita tu, mungkin satu hari dia akan jadi reality lah. Betul, saya boleh nampak lah. Sebab sekarang pun kalau untuk yang tak biasa dengan prompt ni, bila kita nak minta gambar, kita just tulis dalam dia punya platform nasi lemak. So kita tulis je nasi lemak, dia keluar gambar nasi lemak. Tak payah lagi photoshoot, tak payah lagi. Kena lagi masak dulu nasi lemak, lepas tu kena susun cantik-cantik, pasang macam ni lah studio, kita kena pasang lampu, kena pasang kamera, kena pasang stand. Terus sekarang you just type nasi lemak, terus jalan. Then untuk orang yang mahir,
dia boleh fine tune gambar tadi daripada first image tu untuk menjadikan benda tu lebih cantik, lebih precise apa semualah. Jadi betul. itu skill yang kita masukkan tadi kan. Betul, maknanya kalau kita ada, saya biasa panggil base prompt ataupun kita punya prompt asas, lepas tu kita kata nasi lemak. Lepas tu nasi lemak, nak tambah ikan bilis, tulis ikan bilis. Nak tambah sayur, nak tambah ayam goreng, tambah. Nak tambah orang untuk tolong pegang nasi lemak tu pun boleh. So ini skill yang kita nak ada lah, betul. Betul. Tapi so sekarang ni Azwan banyak buat training and all that lah. So rata-rata Azwan pergi, what's your general feeling kesediaan masyarakat ataupun orang yang kerja dalam government ke, dalam corporate ke, apa kesediaan kita untuk adopt AI ni dalam tempat kerja? Kesediaan tu sentiasa ada, sebab saya pun ada masalah yang sama dengan semua orang. Kita sebenarnya malas. So kalau kita jumpa cara yang memudahkan kita, membuatkan kerja yang cepat, benda tu terus akan ambil, terus on je. Sebab kalau dari segi office work, kalau kita kerja office, kerja government, kita tetap kena buat poster, kita kena buat proposal, presentation. So proposal, presentation, artwork, coursework untuk student perlukan gambar. So kalau macam contohnya I buat study, I seorang penuntut universiti berkaitan dengan ITEK, contohnya ITEK, saya perlukan gambar ITEK. So kena fikir, aku nak dapat gambar ITEK lah, pergi ladang ITEK lah, lepas tu kena pergi ambil boat lah, nak kena tangkap gambar di tengah berenang ke, tak payah. Sekarang just type je, lepas tu dia terus keluar ITEK nak colour apa, ITEK colour putih ke, ITEK colour hijau ke, ITEK colour brown ke, terus jalan. Tapi dalam apa-apa gambar ataupun apa-apa benda kita hasilkan, kita harus bagi tahu tu sumber dia dari mana. Maknanya kalau kita buat coursework ataupun kita buat satu proposal, kita mesti kreditkan gambar tu, sama ada kita tangkap sendiri ataupun kita beli kat stock photo punya platform, ataupun kita ambil gambar orang daripada Google ke, kita kata credit. So kita harus kata ni dari segi ethics ni, bila kita menghasilkan gambar-gambar AI, kalau kita nak pakai dalam benda yang yang macam academic work ataupun kita sebagai business, kita harus menyatakan bahawa benda tu, kita kena declare bahawa benda tu adalah AI generated lah. So akan supaya tidak ada kekeliruan ataupun tidak ada salah sangka lah. Sebab mesti ada geng kata, ni gambar betul ni, walaupun benda tu orang dah kata benda ni AI, dia tetap kata, ni bukan, benda ni benda betul ni, aku pernah nampak dia punya realnya gambar tu kan. Aku tahu ni makcik aku punya saudara, macam tu lah. Biasa orang kata lah, ni makcik saya punya saudara punya 2 pupu, dia kata macam tu lah. Padahal benda tu AI lah. Kalau tak percaya lah, tengok gambar tengok saya punya prompt ni lah dia. So that means kita patutlah, kita sebagai seorang yang buat hasil kerja tu tadi, tak kira lah kerja kat office ke, kerja coursework ke, business proposal ke, so kita nyatakan lah yang ini satu image yang kita ambil daripada, so kita pun dengan ada rasa tanggungjawab, kita bagi tahulah kan. So bukanlah kita selindung, and bukan kita jadikan benda tu satu benda yang boleh menimbulkan isu lah kemudian kan. So sebab tu orang, bukan zaman sekarang, daripada dulu lagi. Benda tu memang dari dulu pun dah ada lah. Maknanya kalau kita tengok TV, kita tengok movie, orang kata kalau first awal cerita tu dia kata ni adalah rekaan semata-mata, tiada kena-mena dengan hidup atau mati. Itu apa yang keluar. Tak ada kena-mena. Tak ada kena-mena dengan hidup mati. Kalau sebarang kesamaan adalah kebetulan saja. Itu disclaimer yang belum zaman AI tu, ni zaman zaman pakai filem tebal. Itu dah lama ada. So Syah and the gang dekat Akal Digital tak perlu worry lah. Dan juga rakan-rakan kat luar yang buat kerja kreatif and all that, sebenarnya kita tak perlu risau. Dan sepatutnya kita ambil satu approach yang positif. Kita belajar supaya kita lebih mahir, dan kemudian kita boleh hasilkan benda-benda yang mempercepatkan kerja kita. Mungkin menambah baik kualiti yang kita boleh produce hasil kerja kita. Tapi dari segi so kita tengok benda tu memudahkan kerja. Jadi obviously manusia ni malas, dia sukalah adopt benda-benda yang baru and all that kan. Tapi bila Hazwan pergi buat training, how open people to actually learn about this new thing? Macam mana, adakah kita open to the idea nak belajar, atau lebih ramai orang yang menentang? Macam mana situasinya bila Hazwan pergi turun ke padang lah kan? Biasanya cakap dengan orang dia bila kita turun, macam ada student ataupun kita ada group besar, government ke corporate ke, diorang tetap
majority open. Tetapi ada satu dua, dia bukan kisah pasal AI ke apa ni, memang mesti ada satu dua orang memang kaki bangkang punya. Kata ni nasi lemak tak boleh ada kacang. Mesti ada satu dua orang memang kaki bangkang. Tetap akan ada lah, tetap akan ada lah kan. Cuma kita kalau saya sebagai pengajar ataupun coach, kita kena bagi buka mata sebenarnya benda ni adalah satu yang boleh bantu orang. So kalau nak kata ni boleh menimbulkan fitnah berapa, daripada zaman dulu, dalam zaman Nabi pun dah ada orang untuk kacau macam tu. So atas niat kita lah, atas niat juga dia kata kalau apa-apa tools, orang boleh kata lidah, sebab tu orang kata lidah tajam macam pedang. Tak semestinya kena tunggu AI buat di satu percakapan ataupun suara tipu, kata benda tu adalah fitnah. Ni kita sebut biasa pun dah terus, semua akan patah balik kepada ethics dan patah balik kepada copyright dalam penggunaan kita punya orang kata 2023 punya standard dalam penggunaan. Boleh ke pakai untuk belajar ke apa. MQA, kita punya badan quality academic yang memantau perkara-perkara macam ni pun menyatakan ada SOP dan tata cara kerja yang menyatakan bahawa AI tools boleh digunakan, tetapi kena pakai secara bertanggungjawab dan tidak melanggar apa-apa law Malaysia lah. Tu daripada segi fitnah orang, pakai untuk menghasilkan grafik-grafik yang tidak senonoh ataupun terlampau ganas. So itu antara ciri-ciri yang kata kita harus tengok daripada segi penggunaan teknologi macam ni lah. Semua benda adalah kena bertanggungjawab dan beretika lah. So kalau macam ada kekurangan tak faham ke apa, kita kena belajar dulu. Sebab tu orang yang berilmu lebih faham, dan orang biasa akan, bila dia tak faham, dia akan marah. Itu je. Dia tak faham, dia marah kan. Dia marah. tak puas hati sebab dia tak faham sebenarnya kan. Sebenarnya macam tu lah. So kita generally speaking, kita boleh terima yang AI ni takkan hilang, takkan patah balik. So kita kena guna, dan benda tu sebenarnya membantu kita, membantu dalam bisnes, membantu dalam kerja, even membantu dalam kita buat coursework sebagai seorang student. Dan kita tengok syarikat-syarikat gergasi lah dunia dah memang melaburkan banyak duit into this technology, AI, Midjourney, and benda ni semakin minggu semakin laju lah kan, semakin laju lah. Kau tak rasa pening ke? Memang pening lah. Dia pening. Dia kalau dari segi yang step forward, dulu masa bulan April, bulan Mei, AI baru start. So dia start keluar. Lepas tu yang banyak dapat komen, dapat kritikan adalah fotografer. Fotografer sebut ni boleh kacau punya tu. Dia kutuk AI kau punya. Tapi bila Adobe sendiri masukkan function AI dalam Photoshop, terus senyap. Okay. Pandai pula pakai. Sama juga macam Canva kan. Macam Canva. Okay, aku tak Canva kan. Canva pun pakai juga kan. Dah incorporate AI. Dan aku rasa semua teknologi ni akan slowly but surely incorporate AI into whatever system lah yang dia guna kan. Dan memang kita terimalah hakikat yang AI ni takkan pergi. Jadi macam mana kita patut tengok AI ni? Sebab aku rasa macam untuk community yang sama ada dia kreatif, dia buat bisnes, aku rasa AI ni atau kemahiran kita menggunakan platform-platform baru ni, dia boleh jadi advantage kepada kita. Jadi macam mana pendapat kau tentang macam mana kita nak bawa AI ni ke depan? Dia sebenarnya, orang ada perception bahawa dia tak boleh design, dia tak boleh buat video sebab dia tak kreatif. Saya pun tak pandai lukis. Kalau suruh saya lukis kucing memang fail habis lah. Tapi disebabkan ada tools-tools yang membolehkan kita menghidupkan kita punya teks ataupun kita punya prompt, kita akan jadi kreatif. Sebab semua manusia dijadikan dengan otak yang sempurna dan ada kreatif, mesti ada kreatif. Masing-masing ada kreativiti masing-masing lah kan. Ada style masing-masing. Style belah rambut tepi ke tengah ke, semua orang ada style, semua orang ada kreativiti. Memang ada. Cuma kadang-kadang dia tak tahu macam mana nak cetuskan dia punya kreativiti itu. Tapi bagi saya, AI ni membolehkan kita mencetuskan imajinasi ataupun mencetuskan kita punya daya kreatif. Sebab benda tu adalah dia punya learning curve tu tak besar. Kita tak perlu training untuk belajar Photoshop berminggu-minggu baru kita boleh pandai. Benda ni saya punya kelas tu dalam masa 2 jam dah boleh pandai dah pakai. Saya memang 2 jam je masuk kelas Azwan dah boleh. Sebab cara saya mengajar adalah macam mana nak gunakan
satu tool. So bila kita dah pandai, kita dah jumpa pintu dia, kita boleh masuk dan belajar untuk explore kita diri sendiri. Sebab dia macam yang orang selalu tengok kat Facebook lah, yang kapal rosak, lepas tu dia panggil orang, diketuk 5 kali kah, okay, 30,000. So dia kata kenapa, kerja mudah kan, tapi ambil masa berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk cari mana nak ketuk. So AI sebenarnya kita just kena tahu mana kita nak masuk. So bila kita tahu mana kita nak masuk, kita boleh explore sendiri dan mencetuskan idea-idea yang memang dahsyat lah. So yang tu tercetusnya idea yang sebenarnya yang gambar-gambar viral macam PLKN, budak gemuk yang buaya darat cakap dengan gadis. So sebenarnya tu adalah cetusan creativity yang golongan-golongan prompters. So kita ada banyak platform seperti Midjourney Mahir, kita ada Prompters Melaya. Okay, shout out kepada Afiq, dia punya admin bagus. So dia akan, kita daripada dulu tak pandai buat apa-apa yang cantik-cantik, kita just rata-rata kata semua orang suka benda yang cantik. Sebab tu Tuhan jadikan kita sempurna. Kita punya alam, ada kecantikan alam, kebesaran, kita ada seni budaya, semua tu adalah cantik. So bila ada tools AI macam ni yang membolehkan orang biasa menghasilkan grafik-grafik yang cantik, benda tu jadi seronok. Tapi bila kita pakai menjadi seronok, benda tu orang lupa diri dan etika tu ke laut lah kadang-kadang. So sebab tu kena ingatkan selalu, okay, hati-hati, jangan overboard sangat lah. So apa-apa pun sama juga kan. Apa-apa pun tools yang kita buat, kita jangan overboard lah, jangan kan. Overboard lah. Kita jangan bersadana, hidup bersadana. So jadi kita, kalau kita tengok benda ni sebagai satu advantage, kita boleh persiapkan diri kita, persiapkan team kita. Kalau kita dalam bisnes, kita patut embrace lah benda ni kan. Kita patut adopt. Sebab benda ni aku rasa boleh bagi kita advantage. Sebab dia tak memerlukan, contohlah kalau kita dalam, kalau kita nak start bisnes lah, kita nak start bisnes, kita mungkin tak ada modal yang besar, kita mungkin tak ada kekuatan dana, kita mungkin tak ada kekuatan property, tanah yang kita ada. Tapi benda ni, kemahiran dan teknologi memberikan satu advantage juga kan. Aku rasa macam tu lah kan. Jadi kau rasa mahir dalam ChatGPT dan Midjourney untuk kreatif ni, ada tak dia bagi advantage tu? Adakah semua orang ataupun only specific people yang suka benda-benda kreatif? Dia sebenarnya kalau dari segi tu siapa-siapa boleh buat, cuma dia just kena laburkan masa sikit. Mungkin ada cost to entry masa dan sedikit modal lah, tak banyak pun. Bukannya kita nak buka kedai beratus-ratus ribu, just mungkin kita ada bayar subscription 1 atau 200 ringgit. Kita boleh buat. Dan sebenarnya untuk siapa-siapa yang pandai ataupun business minded, dia sebenarnya boleh buat business. Sebab kalau kita tengok, nak buat logo pun orang charge 300, nak buat poster pun charge 100-200. So sebenarnya orang memang memerlukan, sebab orang ada duit tapi kadang-kadang dia tak ada masa. So dia perlukan grafik ataupun gambar, dia tak ada masa nak pergi ke Cameron Highland untuk gambar-gambar ladang teh. So just dia boleh type, AI tu boleh terus keluarkan. Nak matahari warna biru pun dia boleh buat. So contohnya macam tu. Jadi in a way dia democratize yes. Industri kreatif atau industri yang dulu mungkin dia monopoli lah. Betul. Kan? Dia mungkin monopoli kan. Kalau dulu kita nak buat logo, nak kena minta designer buatkan apa semua kan. Jadi in a way benda tu dah memudahkan kita, dan dia boleh menjimatkan kos. Betul. Jadi kita kurangkan this monopolistic punya behavior lah, atau approach in the market kan. Yes. Pada masa yang sama, seorang designer yang mungkin rasa terjejas lah bisnes aku. Tak, jangan. Dulu kalau manual mungkin you boleh siap 5 ataupun 4 logo satu hari. Sekarang you boleh buat 40-100 logo pun satu hari. So sebenarnya benda ni adalah, bila orang pandang buruklah dia, tapi kalau orang pandai lihat dia sebagai satu kelebihan ataupun dia baiklah dia. Semua jatuh pada niat dan perception lah. So that means yalah, kita boleh anggap yang benda ni sangat dia advantage. Masa internet dulu, masa mula-mula keluar pun ada je ramai yang tak nak pakai. Kan? Ada je ramai yang tak nak pakai. Kalau smartphone tu kan, semua orang nak pakai yang BlackBerry dulu kan, sebab tangan ni nak kena rasa kan, sebelum keluar yang flat screen apa semua kan. Jadi atas kita lah. Tapi kalau kita faham yang teknologi ni sangat cepat, teknologi tu akan sentiasa berubah. Kalau kita pilih untuk
embrace dan terima teknologi ni untuk kebaikan kita, kebaikan bisnes kita, orang keliling kita. So kita boleh adopt cepat-cepat lah. Kita tak perlulah nak debate, nak bangkang apa semua kan. So kita boleh adopt benda ni dengan lebih cepat lah. Boleh. Sebab benda ni pun kita pun boleh belajar sendiri. Saya pun belajar sendiri tentang macam nak pakai AI, tapi saya ambil masa berbulan lah. Orang nak cari, kena carilah kat YouTube ke, boleh belajar. Boleh je belajar sendiri kan. Tapi dia punya persoalan, you ada masa tak 3-4 bulan. So apa yang saya kata, you nak jimat, dia bukan sebenarnya jimat tau. Sebab kalau you nak masuk kelas, sebab tu orang masuk kelas AI ke, kelas memasak ke, boleh je you belajar masak sendiri. Try lah. Berbulan-bulan nak belajar buat kek tapi tak reti-reti juga, ataupun berapa banyak kek you buang. So bila you masuk kelas, you bayar berapa, 300 ke 400 ringgit, you pandai terus buat kek. So benda tu you jimat masa, dan you terus boleh start business kek. Tak payah tunggu 1-2 bulan, 2-3 bulan untuk belajar buat kek sendiri. You just kata you ambil satu kelas kek seminggu, terus boleh jalan. Maknanya you jimat 2 bulan punya masa, maknanya 2 bulan masa tu duit. So you boleh dapat income business, maybe say 4,000 ataupun 5,000 ringgit sebulan. So kalau you dah jimat 2 bulan, dah 10,000 dah. So betul, itu satu persepsi lagi lah kan, kenapa kita nak lama-lama kan. Boleh je kita buat, tapi kalau korang dah nampak benda tu nak cepat, buatlah yang cepat kan. Buat yang cepat supaya kita boleh buat duit. Dah ada peluang kan, dah ada peluang. Kalau tak ada peluang tu lain lah kan. So sekarang dah ada orang buat kelas, ada mentor, so korang nanti boleh join lah. So kita akan letakkan link Zuan punya group kan, so korang boleh masuk kelas-kelas yang mana minat tu nanti kan, boleh terus cepatkan the process lah. So kita dah sembang hari ni kan, tentang macam mana Hazwan terjebak dalam bidang ni, dan kawan-kawan kreatif kat luar tak perlu risau, sepatutnya kita embrace lah benda ni kan. Sebab macam aku sendiri pun pakai LinkedIn, dah banyak dah elemen AI yang dia incorporate dalam tu. Jadi sebenarnya dia memudahkan, aku rasa macam tu lah. Mungkin ada pesanan kepada kawan-kawan kat luar, ataupun tips yang kau boleh share sikit macam mana kita nak approach AI ni, nak masuk ni 2024 ni kan, awal-awal tahun ni, apa yang kita mungkin boleh buat untuk memperkemaskan bisnes kita ke, atau kerja kita ke. Mungkin ada beberapa tip ke untuk audience kita. So apa yang biasa ni daripada segi bisnes, kawan-kawan, tuan-tuan, puan-puan kat luar yang ada bisnes, AI ke tak AI, you perlukan content. You perlukan content, you perlukan gambar. Itu saja. Orang tak baca teks panjang berjela-jela, orang tak baca. Tapi kalau ada gambar menarik, contohnya you jual kek. So kalau ada nampak kek coklat meleleh-leleh tu, confirm orang tengok. Tu je. Kalau orang you cerita hebat mana pun dalam teks, sebab tu orang dah tak baca buku. Sebab orang tak tengok YouTube, orang tengok video je. So itu sebenarnya adalah grafik, dan kita tak perlu berhabis beribu-ribu ringgit untuk manually tangkap. Kita kena pergi studio tu, yang tu lah. Tapi apa yang saya katakan, dia benda tu bukan untuk ganti fotografer. Dia adalah suplemen. Sebab katakan kita nak pakai gambar yang high end, kau punya everyday, kita nak pakai untuk Facebook, nak Twitter. So gambar-gambar sumber-sumber tu kita perlukan banyak. So kalau kita ambil peraturan, post 6 kali sehari, 6 kali 30 dah 180 dah 12, berapa ribu gambar kita perlukan. Takkan nak tangkap gambar, pakai handphone pun jenuh nak pakai. Betul. So AI akan membantu, dan benda tu akan force multiplier kita punya itu. Daripada kita nampak gambar biasa-biasa, kita nampak gambar kita profesional. Tapi saya kena pesan, kalau you punya barang adalah you portray ataupun you tunjuk barang you adalah sebagai macam benda yang memang super cantik, super, pastikan produk tu pun sama kualiti. Betul lah. Dia kena balance lah kan. Kita tak boleh lah tunjuk gambar kita dekat media, orang tengok kan, dekat kita punya Facebook bukan main cantik, pergi kedai tengok lain lah. Tak boleh lah kan. That means dia mestilah menggambarkan apa yang kita nak jual. Tahap apa kualiti apa produk kita atau servis kita kan. Dia kena sama lah. Kena sama. Isu dia sebelum AI pun, kalau orang isu ni gambar burger tak ada apa, je. Ada ni terlampau cantik, tapi bila kita tengok iklan KFC ke, iklan McDonald ke, iklan apa-apa burger pun cantik semacam je, bila kita beli
tak sama kan, tak sama. So benda tu dah memang ada kan. So dah memang orang jadi takut sebab yang company-company besar ni dia dah berhabis berpuluh-puluh ribu untuk benda tu, tapi sekarang ni gambar yang tersebut boleh dihasilkan dalam masa, bila saya kira balik, satu gambar tu dijatuh 5 sen 4 sen saja kos untuk pembuat kos untuk membuat. So orang biasa pun boleh pakai grafik-grafik macam tu. So KFC boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Macam tu lah. Tapi patah still kena patah balik kepada sama ada tu berlesen ataupun let's say commercial ke non-commercial, tu still tetap tanggungjawab sebagai seorang business owner untuk ikut law-law di Malaysia tentang licensing dan itulah. Macam kita nak berniaga kat tepi jalan pun tetap kena jumpa pembandaran untuk dapatkan lesen. So sama je. So tapi benda ni akan memudahkan, benda ni jadi mainstream. Dulu orang biasa tak boleh buat gambar-gambar macam tu. Orang yang ada modal marketing RM5,000, RM10,000 baru boleh buat gambar macam tu. Tak, sekarang tak ada. Ada modal RM200 pun benda tu boleh jalan dah. So dia senang je kata. Kalau korang tengok Foodpanda ke Misi ke Grab ke, tengok restoran tu, korang akan pergi ke menu yang ada gambar. Betul tak? So kenapa korang tak letak gambar yang cantik-cantik dalam korang punya menu? Sebab orang akan pergi, tak kisah benda tu sedap ke tak sedap. Kalau nampak sedap, orang akan beli. At least orang akan bagilah the benefit orang of the doubt kan. Orang akan bagi chance lah. Dia try lah. At least dia try. Lepas tu atas kita lah untuk pastikan benda yang kita buat tu betul, ikutlah dia punya spek dan kualiti. Lepas tu bukan salah AI dah. Tu salah sama ada you boleh buat benda tu sedap ke tak sedap. Itu tanggungjawab kita lah kan. Tanggungjawab sebagai seorang business person ataupun peniaga lah. Okay, alright. Okay, so thank you very much Hazwan kerana sudi berkongsi dengan kami hari ni tentang satu benda yang agak menarik lah. Setengah hot lah sekarang, topik yang hot apa semua kan. Mungkin kalau lepas ni kita ada request untuk maybe nak go into a bit more detail, mungkin kita akan panggil Hazwan lagi sekali. Boleh, tak ada masalah. Hari ni kira intro je lah. Hari ni kira intro je sebab kita pun tak nak podcast ni terlalu panjang kan. Dan mungkin kita nak tengok lah image-image yang dihasilkan apa semua kan. So mungkin kita boleh letak lah klip dekat ujung-ujung ni, kita masukkan sikit, insert sikit hasil kerja daripada Hazwan yang betul, kita nampakkan nanti daripada dia punya Facebook. Dan korang boleh follow, kita akan letakkan link Facebook dan social media Hazwan dekat bawah video ni nanti. So terima kasih sekali lagi Hazwan kerana sudi bersama dengan kami di podcast Richard Susawan. Terima kasih kerana jemput saya lah. Sebab saya pun nak saya suka mengajar orang, sharing ilmu, sharing pengalaman. So inilah antara medium yang membolehkan suara saya lebih kepada ramai orang. Dan kalau siapa-siapa ada soalan ke, nak training ke, corporate ke, personal ke, government ke non-government, just message saya. Saya akan bantu. Boleh message So link Hazwan nanti ada kat bawah. So itu saja untuk episod kali ni. Kita jumpa di episod seterusnya. Assalamualaikum.